Buletin Didik 17 April bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Warga Sekolah Kebangsaan Ujung Batu di Kangar Perlis berganding bahu membersihkan kesan ribut yang berlaku di sekolah itu petang semalam. Kerja pembersihan turut dibantu warga pendidikan, agensi dan jabatan kerajaan. Kejadian ribut berlaku sekitar 2.40 petang semalam sebelum disusuli hujan lebat. Kerosakan melibatkan blok utama sekolah iaitu pejabat pentadbiran dan 3 kelas tahun 4 hingga 6. Ketika tinjauan dilakukan, Angkatan Pertahanan Awam APM sedang memasang kanvas sementara bagi menutupi keseluruhan bumbung yang tercabut. Pagi ni kita hanya untuk pembersihan dan bumbung ni dulu sebelum kita serahkan sepenuhnya kepada Jabatan Pendidikan untuk estimate nilai kerosakan, dan kita hanya menunggu. Untuk operasi sekolah kita dah diberi cuti oleh Tuan Pengarah Pendidikan selama 2 hari bermula hari ini, esok, dan sebenarnya kita akan mula bersekolah pada 2 hari bulan macam biasalah. Kerusi dan meja di kelas yang terjejas ribut telah diletakkan di Dewan Sekolah. Buku latihan, teks dan Al-Quran yang basah dalam musibah itu kini dijemur dan dikeringkan supaya dapat kembali digunakan. Lebih kurang dalam 5-60 jugalah, sebab murid tahap 2 ni ramai jugalah. 4-5-6 yang terlibat tu. Cuma basah. Banyak yang basah lah akibat hujan kan. Sementara itu, Pengarah Pendidikan Negeri Perlis, Naharuddin Othman memaklumkan cuti 2 hari diberikan kepada sekolah terbabit sebagai langkah kecemasan yang mengambil kira aspek keselamatan dan bilik darjah yang terjejas. Cuti yang bermula hari ini sehingga esok bersambung dengan cuti sekolah sempena perayaan Aidilfitri. Seramai 2,000 pelajar dari 100 pusat tahfiz berhimpun dalam Ijtimak Hufaz Selangor ke-16 yang berlangsung selama 2 hari di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Lebih 15 kali khatam Al-Quran berjaya disempurnakan peserta melalui program pemantapan hafazan yang berlangsung pada Sabtu dan Ahad lalu. Pengerusi Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Selangor PITAS, PU Muhammad Hafiz Muhammad Anifah berkata, program diadakan bagi mengangkat hufaz yang perlu disantuni dan ditunjulkan kepada masyarakat. Pelajar turut mengikuti pengisian motivasi serta diasah bakat peserta untuk tampil lebih yakin menjadi imam dalam masyarakat. Pada program sama turut disampaikan beberapa anugerah, antaranya Tokoh Hufaz Selangor 2023 yang dinobatkan kepada Ahmad Fauzi Mat Ela Al-Mukri kerana sumbangannya dalam pendidikan tahfiz di Selangor. Program ini dirancang untuk diteruskan pada tahun depan dengan menampilkan kelainan melaksanakan Qiyamul Lail dan Tarawih 30 juzuk dari waktu Isyak sehingga sebelum subuh. Perasmian penutup disempurnakan oleh Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof. Ujarnya, program tersebut menunjukkan komitmen MAIS dan kerajaan negeri dalam memberikan sokongan penuh kepada anak-anak untuk didedahkan dengan hafalan Al-Quran. Beliau turut menyatakan rasa terharu dan kagum apabila anak-anak tahfiz berkenaan mampu menghafal Al-Quran tanpa kesalahan bacaan dalam tempoh 1 malam yang dipantau 5 panel hakim. Pelajar-pelajar dan hadirin-hadirat semua. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAIWP melaksanakan program Ramah Ramadan MAIWP Jom Balik Raya pada tahun ini. Pengerusi MAIWP Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar berkata, program itu julung kali dianjurkan untuk pelajar universiti pulang ke kampung halaman bagi merayakan Aidilfitri bersama keluarga. Katanya, program itu dilaksanakan dengan kerjasama 4 institusi pengajian tinggi awam IPTA di sekitar Lembah Kelang melibatkan 1,576 pelajar terpilih. MAIWP memperuntukkan RM440,000 untuk menampung perbelanjaan tambang bas pergi dan balik. Malah pelajar yang terpilih turut menerima RM160 sebagai duit belanja. 4 buah universiti yang bekerjasama dengan MAWIP untuk mengenal pasti pelajar-pelajar yang paling mendesak untuk dibantu meringankan bebanan untuk balik ke kampung sebenar hari yang mulia di hari awal Syawal.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan program Ramah Ramadan MAIWP Jom Balik Raya di Universiti Malaya di Ibu Negara malam semalam. Menerusi program itu, 45 buah bas disediakan untuk membawa pelajar pulang ke kampung halaman sempena Aidilfitri. 15 bas disediakan untuk Universiti Malaya, 9 bas untuk Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur UTM, 9 bas untuk Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan 12 bas untuk Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Kemeriahan terpancar di wajah anak-anak istimewa di bulan Ramadan apabila mereka dirayakan dalam satu majlis berbuka puasa sederhana dan ringkas di Rumah Pusat Jagaan Bakti Al-Kasar di Bangi semalam. Lebih menggembirakan apabila mereka dibawa menunggang bersama ahli kelab cheer motor bersiar-siar di kawasan Taman Perumahan sebelum berbuka puasa. Pengerusi kelab cheer motor Abdul Sani 60 tahun berkata, ahlinya seramai 35 orang merayakan 32 penerima terdiri daripada anak yatim, menerima duit raya dan sumbangan duit raya dari cheer motor dan individu kepada pusat jagaan. Kami mengalu-alukan kedatangan mereka di atas kesudian mereka datang di Kelang untuk mengadakan majlis iftar di sini bersama anak-anak yatim. Kami sangat-sangat berbangga dan berterima kasih kepada pihak Bikers. Sumbangan ini diharap dapat memberi keceriaan kepada golongan tersebut dalam menyambut Aidilfitri tahun ini. Pian nak bawa motor besar, nak jalan-jalan satu Malaysia. Adalah teringin nak beli motor sendiri. Tapi tak adalah macam ni, lumba-lumba ni. Kelab bermotosikal berkuasa tinggi juga berharap hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam majlis ini akan terus diperkukuhkan lagi bagi menyokong sebarang aktiviti akan datang. Kita ada sumbangan duit raya dan juga sumbangan kepada Asna Al-Kausar juga. Kita ada bagi wang tunai lah. Seramai 250 keluarga berpendapatan rendah atau B40 dari daerah Kuantan dan Pekan menerima sumbangan melalui program Memacu Kehidupan Hari Raya Aidilfitri anjuran Yayasan Petronas. Setiap keluarga menerima sumbangan barangan makanan asas antaranya beras, minyak masak, gula dan tepung gandum. Selain itu, mereka juga menerima barangan bertemakan perayaan seperti kacang tanah, pes kuih kacang, pes rendang, beras pulut dan santan. Sumbangan disampaikan oleh Pengurusi Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Pahang, Datuk Sabaria Saidan pada Majlis Program Memacu Kehidupan Hari Raya Aidilfitri 2023 dan Majlis Berbuka Puasa di Kuantan semalam. Pengurus Besar Petronas Belaya Timur Muhammad Ahmad Shazli Ramli berkata, program itu antara komitmen berterusan Petronas membantu menyediakan keperluan asas kepada golongan memerlukan. Ujarnya, kenaikan harga barangan sedikit sebanyak memberi kesan kepada perbelanjaan isi rumah terutama pada musim perayaan. Justru sumbangan itu diharap mampu meringankan beban golongan kurang berkemampuan di samping membantu memeriahkan lagi sambutan Aidilfitri. Secara keseluruhannya, seramai 1,350 keluarga B40 di Pahang, Kelantan dan Terengganu menerima sumbangan daripada Yayasan Petronas tahun ini. Perso kembali. Nak cantik lazimnya perlukan modal yang keras. Namun ini berita baik buat kaum hawa. Di sekitar Lembah Kelang, apabila anda berpeluang tampil cantik dengan pakej kecantikan harga ramah. Semuanya menerusi program Hari Terbuka Anjuran Giat Mara Bandar Tun Razak sempena Lebaran ini yang menawarkan rawatan wajah, kuku serta tata rias rambut dengan harga serendah RM15.
Daripada hujung rambut hingga hujung kaki, semuanya ditawarkan dengan harga mampu milik. Dilakukan 45 orang pelajar Giat Mara terlatih. Program yang memasuki tahun ke-10 ini dianjurkan bagi memastikan orang ramai tampil berseri di Aidilfitri. Pengarahnya Wan Muhammad Hasman Wan Muhammad Hassan berkata, program itu juga merupakan serampang dua mata mengasah bakat pelajar sebagai usahawan serta potensi mereka untuk mampu berdaya saing. Masyarakat sekeliling ni tahu apa yang Giat Mara boleh bagi, boleh sediakan untuk masyarakat setempat, terutama dari segi latihan kemahiran dan juga perkhidmatan-perkhidmatan jualan yang boleh mereka dapatlah daripada Giat Mara. Open Day tu macam satu pengalaman yang berbeza lah, sebab kita dapat macam mana kita dapat peluang untuk rasa sendiri macam mana nak buat customer macam tu kan. Dalam masa yang sama kita juga dapat belajar, dapat improve sekali diri kita. Walaupun masih bergelar pelajar, pelanggan yang ditemui ternyata berpuas hati dengan servis yang ditawarkan. Malah harga yang murah membuat mereka tidak teragak-agak mencuba pelbagai servis kecantikan. Alhamdulillah puas hati sangat. Kakak-kakak semua kat sini pun okey je, peramah. Dah cari dia, layan saya pun okey je, baik. So puas hatilah. Saya buat medi dengan pedi, so saya baru siap lah untuk buat dua-dua lah. So far reasonable sebab saya tengok mostly dekat luar, sini lagi murah lah. Program yang bermula 14 April itu akan berakhir pada 19 April dan bagi memastikan servis menepati kriteria, setiap perawatan kecantikan dipantau tenaga pengajar. Kuih bangkit salah satu kuih yang terdapat di Sabah dan sangat diminati penduduk di negeri itu. Dan meskipun kuih itu merupakan kuih tradisional, orang ramai tetap menyukainya terutamanya pada musim perayaan Aidilfitri. Dianggarkan kuih berkenaan mencecah jualan sehingga 7,000 balang setiap kali menjelang sambutan Aidilfitri berbanding pada hari kebiasaan. Kuih berkenaan amat popular bagi penduduk Sabah yang tinggal di sebelah pantai timur seperti di daerah Sandakan, Tawau dan Lahad Datu. Menurut beberapa orang penjual, setibanya musim perayaan, kuih bangkit sentiasa menjadi pilihan masyarakat di negeri di bawah bayu itu. Musim hari raya sampai target 5,000, 7,000 balang. Perisa kelapa lah paling ya, lain-lain tempahan dari majoriti dari KK, dari seberang sekitar Tawau, Sandakan, imewaan sedap, lagipun coklat, lagipun ini kuih tradisi. Ramai yang menjual kuih ini di luar-luar kedai, pasar dan di sekitar bandar dengan harga RM17 sebalang. Kuih ini bawa saudara sampai KL. Sebelum lagi puasa, orang memang minta sudah. Pasal dikasih tahu kalau dekat-dekat puasa kami tak terima sudah. Pasal tampang pasar pun tak cukup. Sekarang masih banyak bertempat tapi anak saya tak terima sudah, tak mampu sudah. Pekerja pun tak tahan sudah. Selain itu, pembuatan kuih bangkit juga amat mudah dengan hanya menggunakan beberapa bahan seperti gandum, telur, tepung jagung, kelapa parut dan gula. Sejarah bangkit ini dari nenek-nenek kami lah. Ya, nenek kami selalu buat, kami nampak lah dulu kecil kan. Sampai mama kami buat, memang sedap lah. Sekarang orang muda pun pandai makan ni. Dulu dia makan pelantas ya, kuih pelantas kan. Sekarang ni orang muda-muda suka sudah makan bangkit. Menjelang Aidilfitri, seorang pembuat songkok di Kampung Gong Limau di Kemaman, Terengganu kini tidak menang tangan menyiapkan songkok yang ditempa daripada pelanggannya. Sehingga kini 600 songkok yang menggabungkan unsur Nusantara sudah ditempa dan perlu disiapkan sepanjang Ramadan. Pengusaha dikenali sebagai Sulaiman Songkok atau nama sebenarnya Sprenpri Israel Chandran, 50 tahun, berkata beliau mewarisi seni pembuatan songkok itu sejak 5 tahun lalu daripada Allahyarham bapanya yang mengusahakan perniagaan itu sejak 40 tahun lalu. Songkoknya bercirikan songkok Indonesia namun disesuaikan dengan reka bentuk Malaysia. Kalau desain Indonesia, jenis tinggi, lipat, kemudian ujung dia ada lubang. Itu model Indonesia. Tapi kalau di Malaysia dia kurang laku. Malaysia ikut desain Malaysia. Itu memang top lah, mana-mana tempat.
Spenpri dibantu isterinya Yati Sukarni Syahrudin 45 tahun hanya mampu menyiapkan 10 songkok setiap hari kerana mengutamakan kualitinya. Mereka menghasilkan songkok untuk semua peringkat usia termasuk saiz untuk bayi. Bagi pelanggan, mereka meminati reka bentuk songkok yang kemas dan tidak mudah rosak. Ya, memang suka yang dia tempah macam ni ya, sebab senang nak kerja punya ukuran kepala ya. Kualiti memang baik lah. Sebab dah banyak kali dah repeat kat sini. Sokok dia ni macam biasa sokok kan berabuk lah. Ni tak, dia macam okey lah, comel. Si pada lama pun comel. Harga sini rasa lebih kurang je rasa dengan tempat lain. Tapi kualiti dia okey lah sini. Spenpri yakin pemakaian songkok masih menjadi kemestian busana hari raya selain pasarannya berkembang di luar Terengganu. Bersua kembali. Sistem roket SpaceX Starship berpotensi menjadi satu revolusi baru dalam industri angkasa. Ia yang boleh digunakan semula boleh membawa hingga 100 orang pada satu-satu masa. Starship berukuran 394 kaki atau 120 meter tinggi dilengkapi 33 enjin roket. Starship diperbuat daripada besi tahan karat dan menggunakan gas metana sebagai penggerak berbanding gas hidrogen oleh kebanyakan roket lain. It's going to be a real game changer, just because of its scale, because of its economics, and because of its capabilities. All three of those reasons will really change what we do in space. It'll be able to take a lot more people. So SpaceX is hoping to carry humans to much further distances inside our solar system, a lot more humans at one time, and also do it much more cost effectively. Not only humans, but also taking cargo up to space, satellites, space telescopes. Starship berlepas awal pagi tadi bagi ujian penerbangan pertamanya. Di angkasa, Starship akan melengkapkan pusingan orbit sebelum masuk semula ke dalam atmosfera bumi. Selepas itu baru ia dijadual mendarat semula ke bumi berhampiran tapak pelancarannya di Boca Chica, Texas. Starship SpaceX boleh digunakan semula bagi membawa kru dan kargo ke orbit bumi, bulan, planet Marikh dan planet lain. Teknologi drone biasanya digunakan untuk melakukan pemantauan dari udara atau mendapatkan visual menarik melalui rakaman dari kamera. Namun, drone juga boleh digunakan untuk membuat persembahan atau pertunjukan di udara dengan formasi khusus bagi menarik atau mengalu-alukan kedatangan pengunjung. Itulah yang dilakukan penganjur pameran import dan ekspor China ke-133 apabila menggunakan formasi drone bagi mengalu-alukan peserta dan pengunjung ke pameran itu. Persembahan formasi drone itu dipersembahkan di bandar Guangzhou, wilayah Guangdong di selatan China. Pameran yang telah lama dianjurkan itu juga digelar sebagai pameran Canton. Menariknya, pertunjukan drone udara itu menggunakan 1,000 unit drone yang membawa lampu berwarna-warni. Drone terbabit terbang dalam formasi berbeza dengan membentuk imej menara Canton serta corak seperti tempat pameran Canton dan aksara Cina dan Inggeris yang mengalu-alukan hadiran dari seluruh dunia. Pameran Canton tahun ini dijangka mengalu-alukan ahli perniagaan dari lebih 220 negara dan wilayah meliputi pasaran di Eropah, Amerika Syarikat dan pasaran baru di sepanjang inisiatif Belt and Road. Buat ujung kalinya, pameran import dan ekspor itu diadakan dalam 3 fasa melalui kawasan seluas 30,000 meter persegi. Pameran dijadual berlangsung sehingga 5 Mei depan. Bola sepak Piala MFL, Terengganu FC 2 TFC 2 terus konsisten di tangga teratas kumpulan A selepas mencatat kemenangan ke-7 berturut-turut. Kemenangan 4-1 mengalahkan Kelantan United FC semalam menyaksikan TFC 2 mengumpul mata bersih dengan 21 mata. Skuad bimbingan Hairudin Omar kini berkelebihan 5 mata mengatasi PDRM FC di tangga kedua. Beraksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gong, TFC 2 memanfaatkan kesilapan benteng lawan menerusi 2 gol pantas. Ia menerusi Syaiful Hakim dan Syami Zamri. Baik, terpisan tapi itu kemana dari Saktifal. Peluang, dan jaringan yang kedua untuk Terengganu.
Salah faham barisan belakang tuan rumah membuka ruang buat Kelantan United merapatkan kedudukan menerusi Anik Arami pada minit ke-27. Namun Syaiful Hakim kembali menjarakkan kedudukan apabila mencetak gol peribadi keduanya pada minit ke-35 untuk TFC 2 selesa mendalui 3-1. Minit ke-44 TFC 2 menambah gol keempat sekali lagi menerusi Syami Zamri. Tuan rumah berpeluang menghasilkan satu lagi gol pada lewat babak kedua. Bagaimanapun Fazli Ghazali gagal menyempurnakan sepakan penalti dan kedudukan 4-1 berpihak TFC 2 kekal sehingga whistle penamat. Malang buat Kelantan United masih belum melakar sebarang kemenangan untuk berada di tangga tercorot tanpa sebarang mata. Sementara itu, PDRM FC terus menyaingi TFC 2 apabila menundukkan Penang FC 2-0 di Stadium Bandaraya. Seimbang pada minit 45 minit pertama, penguasaan PDRM mula ketara pada babak kedua. Pemain import dari Senegal, Jacques Fahey, meletakkan PDRM di depan apabila menyempurnakan sepakan percuma. Pelawat mengukuhkan kedudukan menerusi tandukan seorang lagi pemain import, Nabuki Chuku dari Nigeria. PDRM kini berada di tangga kedua dengan 16 mata manakala Penang kekal di tangga kelima mengumpul 7 mata. Di Stadium Darul Aman Al-Usta, Kedah Darul Aman KDFCB merancangkan saingan kelompok teratas apabila menundukkan Johor Darul Tazim JDT 2. Tuan rumah di depan menerusi gerakan solo menarik Ibiziner Asifwa pada minit kedua. Bagaimanapun cuma 4 minit diperlukan JDT 2 untuk menyamakan kedudukan menerusi Aisyar Hadi. Bersambung selepas rehat aksi tanpa ranca, Asifwa sekali lagi menghukum kelekaan benteng pelawat apabila bijak melepasi perangkap offside untuk gol kemenangan KDAFCB pada minit ke-55. KDAFCB kini melonjak ke tangga ketiga mengumpul 12 mata manakala JDT 2 jatuh ke tangga keempat dengan 11 mata. Di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, skuad projek FAM MSN mengalahkan Sabah FC. Skuad projek mendalui 1-0 menerusi gol rembatan luar kotak penalti Hazim Jamal. Namun kedudukan kembali seimbang apabila Hizaz Lokman memanfaatkan kesilapan benteng lawan. Lewat separuh masa pertama, skuad projek kembali di depan hasil jaringan Safi Zikri. Sean Daniel memastikan kemenangan 3-1. Skuad projek menerusi tandukan pada minit-minit akhir babak kedua. Skuad projek kendalian Nur Zaidi Romat kini di tangga ke-6 meraih 6 mata, Sabah di tangga ke-7 dengan 2 mata. Liga Profesional Mobile Legend Bang Bang MPL Malaysia. Juara bertahan Tim Hak tersingkir daripada persaingan selepas gagal melepaskan diri ke peringkat play-off perlawanan terakhir regular season semalam. Tim Hak tewas kepada pasukan Red Giants. Pasukan Madness Esports yang terlebih awal menewaskan tim Secret Star mengisi slot terakhir kepusingan play-off yang akan bermula 27 April nanti. Berdepan tim Secret, mereka cuma memerlukan 18 minit untuk menang pertarungan pertama. Perlawanan kedua segalanya serba tidak menjadi buat tim Secret. Kesempatan tidak dilepaskan Madness untuk melengkapkan kemenangan 2-0. Giliran Tim Hak beraksi menentang Red Giants Esports. Penampilan Zon atau Muhammad Sulhisham Muhammad Nur bersama pasukan Red Giants nyata satu kelebihan apabila menang pusingan pertama. Tim Hak tanpa sukar untuk bangkit pada pusingan kedua dan Red Giants mengesahkan kemenangan 2-0. Seterusnya layak ke penentuan tiebreaker menentang Red Esports bagi merebut posisi 4 pasukan terbaik. Tim Hak tersingkir dan terpaksa akur gagal mempertahankan kejuaraan. Tamat pertaruhan semalam bermakna lengkap senarai 8 pasukan yang akan beraksi di peringkat play-off. 2 pasukan teratas tim SMG dan Toda akan menanti lawan mereka di peringkat separuh akhir dengan kesemua perlawanan akan berlangsung dari 27 hingga 30 April nanti. Suasana sekitar Festival Air di Yunan China mengakhiri paparan buletin DD. Saya Charles Mohan, salam hormat dan kita jumpa lagi.